A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian bahasa Arab. Dan kita masih dalam tajuk huruf al-jazmi, huruf jazam, iaitu huruf-huruf yang menjazamkan fa'il mudhari'. Dalam banyak-banyak fa'il ada tiga semua. Fa'il madhi, fa'il mudhari' dan fa'il amar. Dalam tiga-tiga fa'il ini, hanya satu fa'il sahaja yang berubah baris akhirnya. Sama ada baris atas, baris depan ataupun baris mati. Adapun fa'il madhi, dia tak akan berubah sampai bila-bila. Huruf akhir dan baris akhirnya tak akan berubah. Begitu juga fa'il amar. Baris akhir di perkataan fi'il amar tak akan berubah sampai bila-bila. Jadi kita belajar yang akhirnya berubah, iaitu fi'il mudhari'. Sebelum ini kita belajar huruf an-nasbi, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Kita ada belajar tiga kan? Lan, an dan hatta. Ada lagi tu, tapi kita bagi tiga sahaja. Jadi kalau masuk tiga huruf ni, menjadikan fi'il mudhari' sama ada berbaris atas, ataupun yang ada nun dibuang, ataupun buang nun tambah alif. Itu huruf nasab. Kemudian kita belajar pula huruf al-jazmi, huruf yang menjazamkan fi'il mudhari', ataupun lebih mudah huruf yang menjadikan fi'il mudhari' berbaris mati. Dan kita dah belajar 2 ke 3 huruf. Baru 2, iaitu lam dengan lamma. Kalau lam makna dia tidak di masa yang lepas ataupun belumlah. Dan yang kedua, lamma. Lamma juga makna dia belum. Cuma beza antara lam dengan lamma. Dua-dua makna belum ataupun dua-dua makna penafian, tidak. Tapi yang membezakan antara keduanya ialah apa dia? Tak, lam dengan lamma. Dua-dua tidak di masa yang lepas. Dua-dua makna dia belum. Belum tu makna di masa yang lepas lah. Satu akan jadi. Kalau lam, belum. Tapi mungkin jadi, mungkin tak. Kalau lama, belum. Dia akan jadi dalam masa yang terdekat. Okey, 2 kan? Jadi hari ini kita sambung huruf-huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'.
Boleh pasang? Hilang. Tak, dia Tekan next. previous kan dia bukan. Boleh pasang ke? Apa klik dulu, klik dulu. Klik mana? Dekat dia. Ni. Klik dulu. Nanti saya kosong. Okey. Huruf ketiga, huruf yang menjazamkan fa'al mudhari', iaitu la fil nahyi wa du'a. La artinya jangan. Artinya jangan. Fil nahyi itu makna nahyi itu laranglah, jangan. Doa, doa. Dia beza dia larang dengan doa. Kalau larang ni daripada orang atas ke bawah. Jangan makan, jangan minum. Biasa siapa yang melarang? Orang atas. Orang bawah boleh tak larang? Orang atas. Kita nak larang PM, jangan naikkan harga barang. Boleh? Tak boleh. Tapi kalau daripada orang bawah kepada orang atas, lah juga. Cuma dia tak kata larang. Dia kata doa. Rabbana la tu'akhizna. Wahai Tuhan, jangan engkau menghukum kami. Jangan kita kata itu kita larang Tuhan. Tak. La juga, tapi maksud dia ialah doa. Okey. Ada di surah Al-Baqarah ayat 286 contoh. Ini yang biasa kita baca ni. Nampak ke? Nampak? Saya letak kat dalam komputer. Tak nombor tak kecil sikit. Tapi tak nampak. Ya, belum masuk lagi. Oh, belum masuk. Ini boleh tulis lah atas ni. Okey. Macam kenal je suara. Okey. Rabbana la tu'akhizna. Dia asal dia fi'il mudhari'nya apa? Tu fi'il mudhari'nya tu'akhizu. Na tu bukan, na tu kami. Jadi asal fi'il mudhari' tu'akhizuna. Huruf akhir fi'il apa dia? Zal. Dan zal tu beberapa? Depan. Kan? Ini asal fi'il mudhari'. Sebelum masuk apa-apa kat depan, dia biasanya memang baris depan. Yaktubu, yajlisu, yaqra'u, tu'akhizu. Jadi sekarang tu'akhizna, engkau menghukum kami. Tapi kita nak, sebab kita ni hamba, yang kita nak minta pada siapa? Allah. Jadi bila nak daripada orang bawah kepada orang atas, jangan kata an-nahyu, jangan kata larang. Tapi kata doa. Doa. Jadi kita nak minta pada Allah, jangan hukum kami. Masukkan apa? La. Jadi la ni salah satu daripada huruf jazam. Bila dia masuk, dia ada fungsi dia, iaitu menjazamkan fi'il mudhari' yang baris depan. Asalnya fi'il mudhari' baris depan, bila masuk la jadi mati. La tu'akhizna. Kan? Kita lalu baca ni.
Bila kita baca ni? Sebelum nak tidur. Ini 2 ayat terakhir surah Baqarah kan? Sebelum ni baca tiap malam. Perasan tak kenapa matikan Zal ni? Tak perasan. Dan tak perasan ini fi'il madhi ke fi'il mudhari', tak perasan. Bagus. Tapi makna dia perasan. Jadi fi'il mudhari' asalnya tu'akhizu. Bila masuklah dia mematikan. Jadi la tu'akhizna. Kalau saya baca la tu'akhizuna, salah. Okey? Jangan engkau menghukum kami. Bila tu? Inna sina, sekiranya kami lupa, au akhta'na, ataupun kami tersilap. Apa beza lupa dengan tersilap? Lupa tu lupa tak sengaja. Tersilap? Tersilap sengaja ke? Sengaja ke tak? Tak juga. Jadi apa bezanya? Dua-dua tak sengaja. Apa beza? Tersilap. Silap tak ada ilmu. Lupa? Oh, rupa-rupanya baca selama ni tak jelas, tak clear. Dia lupa ni tak buat. Tersilap buat, tapi buat yang lain. Lupa salat subuh, buat ke tak? Salat subuh tapi 3 rakaat. Apa tu? Dua-dua tak sengaja. Kan? Terlupa nak zikir pagi. Ada ilmu tapi terlupa. Ada tetamu datang tu, lepas tu bila tetamu balik, terlupa. Kan? Tapi kadang-kadang ada pagi tu baca zikir petang. Itu dia panggil apa? Tersilap. Sebab tengok gelap je kan. Dia pun baca zikir petang. Itu tersilap. Jadi antara lupa dengan tersilap ni selalu tak berlaku pada kita. Selalu kan? Selalu berlaku. Jadi kalau Allah hukum di atas 2 perkara ni, apa jadi pada kita? Tak adalah. Mungkin sikit je amalan kita yang diterima oleh Allah. Jadi kita pun berdoa kepada Allah, jangan hukum kami sekiranya kami terlupa ataupun tersilap. Okey, ya Tuhan kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami melakukan kesilapan. Kadang-kadang kita keluar masjid pakai selipar orang kan? Balik rumah berpasan. Itu terlupa ke tersilap? Berdosa ke tak? Tak berdosa lah. Tapi kena pulang balik lah. Bila tersedar tu kena pulang balik. Okey. Jadi tu'akhiz, bari mati kan? Tanda i'rab. I'rab ni baris lah. Baris depan, baris atas, baris bawah, baris mati. Itu dia panggil i'rab. Tanda baris i'rab jazam ialah sukun. Sebab kita dah belajar sebulan ni kan, tanda jazam ni ada 3 jenis. Siapa ingat? Jazam tu ada 3 bentuk. Pertama, sukun, baris mati. Yang kedua, buah nun. Yang ketiga, buah huruf illah. Yang kita belajar baru 2 kan, sukun dengan buah nun. Buah huruf illah belum lagi. Okey, tanda i'rab jazam ialah sukun. Ni sukun ni. Tu'akhiz. Okey. Kemudian ayat lain, Rabbana, sambungan ayat tu. Rabbana wala tuhammil. Rabbana okey ke warna ni? Merah. Oh, merah. Gelap sikit. Biru. Dia nampak gelap. Nak terang biru. Merah cuba. Okey. Tahmil lah. Fi'il mudhari' ialah
Asal dia tahmilu. Mesti baris depan kalau sebelum masuk apa-apa. Tahmilu alaina. Jadi tahmilu apa makna? Engkau membebankan kami. Hamala hamilu ni makna membawa. Sebab tu wanita yang mengandung dipanggil hamil. Dia membawa. Jadi kalau tahmilu, engkau membebankan kami. Jadi kita nak tak Allah membebankan kita? Tak nak kan? Bila tak nak, kita minta jangan. Maka tambah apa? La. Jangan. Apa berlaku? Rabbana la mati. La tahmil. Rabbana wala tahmil alaina. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau membebankan ke atas kami isran. Bebanan kama hamaltahu ala allazina min qablina. Sebagaimana engkau beban kepada orang yang sebelum kami. Okey. Kalau umat dahulu kalau nak bertaubat kena buat apa? Umat dahulu kalau bertaubat bunuh diri, kan? Jadi kita minta, wahai Tuhan jangan bebankan kami seperti itu. Okey. Kita ikut secara live ni bagi komen sikit pasal background putih dan warna merah. Okey. Kemudian Rabbana, satu lagi, tuhammilna. Asal fi'il mudhari' ialah baris depan tuhammilu. Nah ni bukan fi'il mudhari', na tu kami ya. Fi'il mudhari' setakat lam tu. Tuhammiluna, baris depan. Maksud dia engkau membebankan kami ma la taqata lana bih. Apa makna ma la taqata lana bih? Apa makna? Ma apa? La tidak. Taqata lana bihi. Ma apa? La tidak. Taqah yang kemampuan. Yang kami tidak ada taqah kemampuan, tidak ada kemampuan lana bagi kami dengannya. Jadi tuhammiluna, engkau bebankan. Tapi kita nak minta kepada Allah jangan. Maka tambah apa? La. Apa berlaku perubahan baris? Rabbana wala tuhammilna. Lam tu baris mati. Rabbana wala tuhammilna. Okey, apa beza tahmil dengan tuhammil? Kan? Dia bahasa Arab bila ditambah huruf akan bertambahlah makna dia. Sekarang kalau tahmil tak ada sabdu kan? Tak ada sabdu. Bila ditambah sabdu, mim itu bersabdu. Sebenarnya telah ditambah satu huruf. Apa huruf yang ditambah? Mim. Bila ditambah huruf menunjukkan makna lagi berat. Tuhammil lagi berat daripada tahmil. Kalau wala tahmil, jangan engkau bebankan kami. Kalau wala tuhammil, jangan engkau membebankan yang berat. Lebih berat pada tahmil. Okey. Ha? Tak, dia bukan semua bahasa Arab boleh ditambah ikut perkataan yang dah ada kan. Bukan semua perkataan. Jadi macam mana kita nak tahu? Sebab itulah sumber bahasa Arab ialah Al-Quran. Yang Quran tambah, kita tambah. Yang Quran tak tambah, kita tak tambah.
Okey, saya nak bagi contoh lain. Yang dia bagi contoh ni, yang mati huruf akhirnya. Kita dah belajar satu lagi tanda jazam ialah buah nun kan? Okey, kita ambil perkataan yang buah nun. Taqrabuna. Taqrabuna. Taqrabuna apa mana? Taqrabu daripada qarib. Dekat. Cuma di sini kalau taqrabuna untuk seorang ke, dua ke, ramai ke? Ramai lelaki. Apa dia dhamir tu yang 14? Huwa, huma, hum, hiya, huma, antunna. Apa dia? Taqrabuna. Apa dia? Antum. Antum Antum taqrabuna. Jadi kalau taqrabuna makna dia kamu mendekati. Az-zina. Zina tahu kan? Dah jadi bahasa Melayu. Kamu dekati zina. Tapi boleh tak kita dekati zina? Tak boleh. Hukumnya zina tu memang haram, tapi mendekati zina hukumnya juga adalah haram. Jadi Allah nak larang hamba dia jangan dekati zina. Cuba buat ayat. Jangan kamu dekati zina. Tambah apa? La. Apa berlaku perubahan? Buan nun. Tambah alif. Biasa kita baca ayat la taqrabu zina ataupun la taqrabuna az-zina. Biasa kita baca ada na ke? Tak ada kan? La taqrabu az-zina. Makna apa? Jangan kamu mendekati zina. Okey. Dan Allah begitu sebabnya. Innahu kana fahisha. Sesungguhnya ia adalah satu perbuatan keji. Zina tu keji, maka jangan dekati. Kenapa tak boleh dekati? Ya Allah tak nak bagi berzina, kan? Tapi Allah tak larang jangan berzina. Allah kata jangan dekati. Faham soalan? Allah nak larang jangan berzina. Tapi tak ada pun ayat jangan berzina. Yang ada jangan dekati zina. Sebab Allah tahu antara sebab manusia berzina sebab mendekati sebab-sebab berzina. Kalau dah mula mendekati memang payah nak kawal, kan? Apa dah contoh? Duduk berduaan kan? Saya dah bertunang, tak apa naik motor berdua. Susah untuk mengelakkan. Okey. Wala taqrabuz zina. Apa lagi? Ya ayyuhallazi wa iza qila lahum tufsidu. Tufsiduna. Fil ardi. Okey. Tufsiduna fil ardi makna apa? Kamu ramai melakukan kerusakan di atas muka bumi, tapi nak larang. Macam mana nak larang?
Tambah la. Tambah la dulu. Kemudian apa berlaku perubahan? Buang nun. Tambah alif. Betul? Ayat surah apa ni? Surah Al-Imran ke surah An-Nisa? Surah Al-Baqarah. Awal ke, tengah ke, akhir? Nampak sangat jarang baca ni. Awal ke? Awal. Cuba tengok page pertama. Betul tak? La tufsidu. Nun tak ada. Ayat berapa? Ayat 11. La tufsidu. Betul ke? Tak ada nun lah? Tak ada kan? La tufsidu fil ar. Allah kata pada siapa? Wa idza qila lahum, apabila dikata pada mereka, iaitu orang munafik, la tufsidu fil ar. Jangan kamu melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dia kata apa? Qalu innama nahnu muslihun. Kami tak pernah buat kerosakan, bahkan kamilah yang buat kebaikan ataupun mendamaikan. Apa kerosakan yang dilarang oleh Allah kepada orang munafik? Dia rusak harta awam ke, vandalism ke, ataupun apa? Kerosakan ialah munafik ni kerja dia mengajak orang kepada syirik pada Allah. Kerosakan paling besar ialah syirik kepada Allah. Jadi siapa yang mengajak manusia supaya syirik pada Allah, dia adalah, kalau dia atas nama orang Islam, dia adalah munafik. Okey, la tufsidu fil ardi. Boleh ke? Nanti jumpa dalam Quran, bila baca Quran perasan. Bila ada la tu, tengok apa berlaku di akhir dia. Sama ada beri mati ataupun waw alif, buang nun. Kita tak perasan buang nun sebab nun dah memang tak ada pun. Tapi akhir dia biasanya waw alif ataupun beri mati. Ada juga yang tak ada buang nun, Ustaz. Ada juga yang mudhari' tapi tak buang. Okey, bagi contoh. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey. Inni a'lamu Ma la ta'lamun. a'lamu ma la ta'lamun. Okey, ini surah Baqarah juga kan? Bila Allah beritahu pada Nabi Muhammad, ingatlah cerita ketika aku, Tuhan engkau, berkata pada malaikat bahawa aku nak cipta manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka malaikat bertanya, Tuhan, kenapa nak cipta makhluk yang selalu buat kerosakan dan menumpahkan darah? Maka Allah jawab apa? Inni, sesungguhnya aku, a'lamu, aku tahu. Ini fi'il mudhari' ni, a'lamu, last sekali, dhamir ana. Sesungguhnya aku tahu ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Okey, ta'lamuna fi'il mudhari' kan? Betul? Duduk kat mana ni? Dhamir yang mana ni? Antum kan? Sebelum dia ada apa? Lah, tapi nun ada tak? Kenapa pula? Ustaz mengajar ni macam bercanggah je. Perasan? Siapa ada jawapan? Faham soalan? Yang kita belajar sebelum ni, bila ada la, nun dibuang. Tapi ni ayat Quran juga adalah nun ada. Apa dia? Dekat akhir? Tak. Tak ada. Yang kita belajar, bila masuk la, mesti buang nun. Akhir ke, tengah ke,
Awal ke mesti buang? Hadamah bukan. La tak tahu apa makna dia. La an-nahyu, la larang, jangan. Baca ayat ni. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, bukan jangan tahu. Faham? La tidak. Ha. Ini la nafiyah. Iaitu la nahiyah. Bila ada nun, confirm, bukan jangan. Tapi tidak. Beza tak tidak dengan jangan? Anak saya tidak makan. Kita cakap pada anak kita, jangan makan. Beza tak? Beza. Jadi kalau ada nun, terjemah apa? Tidak. Kalau tak ada nun, terjemah? Jangan. Dan ayat ni memang tak sesuai lah. Kalau la larang, tak sesuai. Tengok saya terjemah. Sesungguhnya aku tahu apa yang jangan kamu tahu. Pelik tak? Pelik. Jadi la makna tidak. Ha? Bila la makna tidak, dia tak akan mengubah apa-apa. Dia bukan huruf jazam. Dia tak akan mengubah apa-apa. Okey, boleh ke? Setakat ni boleh? Boleh faham ke? Boleh berhenti? Okey, kalau boleh kita pergi huruf jazam yang keempat. Apa nama dia? Lamul amri wa du'a. Apa makna dia? Makna dia ialah artinya lam amri, lam perintah. Yang tu sebenarnya lam alif lah. Yang ni lam alif. Yang ni lam alif. Yang nombor 4 ni lam saja. Lam saja. Makna dia apa dah? Perintah, iaitu hendaklah. Okey, tengok dia bagi apa tu? Ya'budu. Ya'buduna Rabba Rabba Hazal Bait. Surah apa ni? Surah apa? Surah Quraisy tu ada tulis tu. Fikir surah apa? Kau jarang baca surah Quraisy. Oh, dia tak masuk 3 kul kan? Ha? Li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf fal ya'budu rabb hadzal bait. Okey. Tengok sebelum masuk lam. Ya'buduna, mereka menyembah. Mereka ni orang Quraisy Mekah lah. Mereka menyembah apa? Rabba, Tuhan, hazal bait, rumah ini. Rumah ni apa maksud dia? Kaabah. Tapi sebenarnya orang Quraisy sembah Kaabah, sembah Tuhan Kaabah ke sembah patung yang ada keliling Kaabah? Kan? Jadi Allah nak mereka sembah bukan Kaabah. Allah nak mereka sembah Tuhan kepada Kaabah tu, bukan patung yang ada keliling Kaabah. Okey. Jadi kalau Allah nak perintah mereka hendaklah, maka Allah tambah apa? Dalam bahasa Arab dia tambah lam, lamul amri. Cuma sebelum tu ada fa kan? Fal ya. Bila masuk lamul amri, ini lamul amri. Bila masuk lam, dia huruf jazam. Dan kalau yang ni adalah ada waw nun, apa berlaku? Buat nun, tambah alif. Betul tak dalam Al-Quran? Falya'budu, nun tak ada, Rabbah hazal bait. Betul kan? Jadi makna dia sekarang apa dia? Maka
hendaklah. Ada tak bentuk perintah? Dari mana perintah tu? Fi'il mudhari' asalnya makna apa? Fi'il mudhari' asalnya makna apa? Sentiasa sedang akan. Tak ada perintah kan? Tak ada perintah. Yang perintah sebenarnya fi'il amar. Tapi fi'il mudhari' boleh kita jadikan perintah. Makna dia ialah perintah dengan tambah lam. Sebab tu dia panggil lamul amri. Amri itu perintah. Boleh. Jadi lam ni oleh kerana dia salah satu huruf jazam, bila dia masuk menjazamkan fi'il mudhari'. Di sini tanda jazamnya apa? Tanda jazam apa dia? Tak ada. Buan nun. Tak, dia lam macam ni. Kalau ada fa, lam tu mati. Kalau tak ada fa, lam tu baris atas. Nanti saya bagi contoh yang tak ada apa ni? Tak, yang lam tu kalau tak ada fa bukan baris atas, baris bawah. Baris bawah. Nanti saya akan bagi contoh. Saya ulang lam ni baris apa? Baris mati bila ada fa. Dan kalau tak ada fa, lam baris bawah. Okey, contoh. Contoh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba terjemah. Memang dah ada terjemah kat bawah. Man. Tak apalah. Jangan tengok terjemah kat bawah kan. Sebab kita semua dah terror kan. Man siapa? Kana adalah yu'minu billah. Siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat. Maka dia kena buat apa? Kalau betul kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, kena buat ni. Kalau tak buat, tak beriman. Apa dia? Falyakul khaira. Falyakul, maka hendaklah dia berkata khaira, baik. Saya tak ada modal nak cakap, Ustaz nak buat apa? Ataupun liyasmut. Ataupun hendaklah dia diam. Yang mana lebih mudah? Ada dua perintah, cakap benda baik ataupun diam. Yang mana lebih mudah? Tak, cakap lebih mudah. Sebab tu banyak cakap. Betul kan? Yang paling susah ialah diam. Lepas tu Nabi kata, siapa yang dapat jamin dua benda ni, aku jamin dia ahli syurga. Apa dia? Lidah dengan kemaluan. Memanglah. Itulah nilai syurga. Iaitu susahnya nak kontrol lidah dan nafsu. Awak ni mengata orang, tak apalah, sikit lagi kan. Okey, asal dia apa dia? Yaqul. Kita ambil asal lah, huruf asal tu. Fi'il mudhari' yaqulu. Yaqulu, baris depan fi'il mudhari'. Betul kan? Sekarang yaqulu apa makna dia? Sedang akan sentiasa. Sekarang kita jadikan fi'il mudhari' ini bentuk perintah. Hendaklah berkata. Buat apa? Tambah lam. Lam tu baris apa? Tengok ada fa tak? Kalau ada fa, lam tu baris mati. Okey, bila masuk lam, apa berlaku? Perubahan? Sukun. Asalnya ada baris depan kan? Jadi lam ni matikan. Tapi waw pun dah mati. Sebelum lam mati, waw pun dah mati. Sekarang berapa huruf mati? Dia kaedah dia kalau dua huruf mati tak berfungsi. Dia mana boleh baca dua-dua mati? Cuba baca. Tak boleh. Jadi bahasa Arab ni sama dengan Islam, agama Islam. Iaitu tak suka membazir. Bila dua tak berfungsi. Bila tak berfungsi, kena buang. Dan bila nak buang, kaedah dia kena buang yang sakit. Antara lam dengan waw, yang mana syak, yang mana sakit? Waw sakit kan?
Huruf sakit ada berapa? 5 ke 6? 3. Apa dia? Alif, waw, ya. Buang waw. Jadi? Jadi rupa dia macam ni. Fal yaqul Jadi sekarang daripada makna mudhari' hendaklah dia berkata ataupun akan makna mudhari' asal dia berkata, dia akan berkata, dia sentiasa berkata. Sekarang bila tambah lam makna apa? Hendaklah. Ada bentuk perintah. Kalau kamu betul beriman pada Allah dan hari akhirat, tengok syarat tu. Kenapa Allah letak Nabi letak syarat? Kalau kamu betul beriman pada Allah dan akhirat, jaga lidah. Kenapa? Sebab ia boleh mengawal lidah kita hanya keyakinan kita pada dosa. Betul? Bila ingat dosa, yakin betul-betul, takut pada azab, barulah kita boleh kontrol. Tapi kalau tak ada akidah, beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, mulut tak boleh nak kawal. Betul tak? Okey, yang kedua, yasmut. Yasmut makna dia diam. Asalnya beri apa? Yasmutu. Mudhari' kalau seorang pada depan. Yasmutu apa makna dia? Sedang diam, akan diam, sentiasa diam. Tapi sekarang kita nak jadikan hendaklah dia diam. Tambah apa? Tambah lam. Tapi ada fa tak? Tak ada. Bila tak ada, lam bari apa? Bawah. Liyasmut. Dan apa berlaku perubahan? Liyasmut. Boleh? Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik. Ataupun diam. Ustaz, takkan saya nak diam je dalam majlis orang ramai? Tengok seolah tu menunjukkan apa tu? Dia memang degil. Nak bercakap juga kan? WhatsApp pun samalah. Nak balas juga kan? Okey. Saya nak bagi contoh daripada ayat Quran. Cuba buka surah Al-An'am ke 82. Al-An'am 82. Cuba tengok betul tak? Ada tak? Falyadhaku qalilan. Okey, sekarang kita nak masuk ke ayat tu boleh? Ayat tadi 82. Betul ke? Bukan. Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Taubah. Okey. Taubah 82. Taubah 82. Ayat sebelum dia cerita pasal apa? Cuba tengok ayat sebelum dia. Okey. Kita terjemah ayat sebelum dia sebab dia ada kaitan. Farihal mukhallafuna. Farihah mana? Gembira, farhan. Gembira al-mukhallafuna, orang yang menyisih ataupun yang tidak hadir dalam peperangan. Bima ka'adihim, dengan tempatnya khilafah Rasulullah, menyalahi perintah Rasulullah. Wa karihu, dan mereka benci an yujahidu.
untuk berjihad dengan amwalihim, harta mereka, wa anfusihim fisabilillah. Tengok Allah nak bagi tahu sifat orang munafik. Apa dia? Tak suka berjihad, itu sifat munafik. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, yang maksud dia siapa yang tidak berjihad dan tidak ada niat pun untuk berjihad, maka dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad. Tak ada niat langsung. Sebab bila tak ada niat langsung, makna apa tu? Tak sukalah. Bila tak suka, itu sifat orang munafik. Kalau kita perasan kalau kita perasan an yujahidu ni fi'il apa? Yang mudhari' kan? Ramai, betul kan? Ada nun tak? Tak ada. Kemana hilang nun? Nun dibuat sebab apa? Masuk an. An ni huruf apa? Huruf nasab ke huruf jazam? Nasab. Huruf nasab kita belajar 3 je. An, hatta, lan. Saya bagi 3. Sebab nak bagi banyak takut lupa. Kalau 3 lupa juga, saya nak bagi 1 dah bila-bila. Okey, an yujahidu. Asal dia ada nun. Bila masuk an, nun dibuang. Tambah alif. Okey, mereka benci untuk berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka pada jalan Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, la tanfiru, jangan kamu keluar berperang fil har, dalam panas. Ini dalam peperangan Tabuk, masa tu musim panas. Jalan pula jauh, 600 km. Sangat-sangat mencabar. Jadi orang kafir ini bukan setakat benci, tapi dia mengasuh orang beriman. Jangan kamu keluar berperang dalam panas. Faham tak? Ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari' kan? Untuk seorang ke ramai? Bila ramai mesti ada apa? Nun. Ada nun tak? Tak ada. Kenapa? Ada la. La ni huruf jazam ke nasab? Jazam. La makna jangan ke la makna tidak? Mana tahu? Nun tak ada. Kalau nun tak ada, jangan. Kalau nun ada, tidak. Tengok orang munafik dia mahzud. Jangan kamu pergi berperang dalam keadaan panas. Maka Allah pun perintah pada Nabi. Jawab pada mereka. Sebab mereka kata pergi berperang panas. Jawab pada mereka apa dia? Naru jahannam. Api neraka jahannam asyaddu harra. Lagi panas. Kamu lagi daripada panas peperangan. Tapi kamu akan masuk tempat yang bodoh tak? Bodoh. Api neraka lebih panas. Lau kanu yafqahun. Jikalau mereka itu faham. Apa maksud faham? Faham apa ni? Allah tak sebut dah ini. Jikalau mereka faham. Faham apa Allah tak sebut. Tapi kita boleh faham. Faham apa? Faham perbezaan panas dunia dengan panas neraka. Mereka tak faham, sebab tu mereka tak kisah pun. Kalau mereka faham, mereka sanggup pergi berperang walaupun panas, sebab demi nak mengelakkan kepanasan yang lagi dahsyat. Okey. Yafqahuna fi'il apa? Ada nun tak? Kenapa pula ada nun? Yang kita dah belajar buan nun. Tiba-tiba yang ni ada nun. Tak ada huruf yang kita belajar. Huruf nasab, an, hatta, tak ada. Lam tak ada. Huruf jazam? Lam tak ada. Lamma tak ada. La tak ada. Dan bila tak ada, nun kekal. Okey. Boleh nak sikit? Oh, kena. Okey, falyadhaku qalila.
Sebab neraka Jahannam tu jauh lebih panas daripada kepanasan dunia. Maka Allah kata, Allah perintah pada Nabi supaya cakap pada mereka ni, termasuklah orang beriman, fal yadhaku qalila. Yadhaku makna apa? Gelak. Yadhaku ni fi'il apa? Mudhari' kan? Apa tanda mudhari' dia? Tak tanda mudhari'. Ya. Jadi asalnya yadhakuna. Ramai kan? Mesti ada nun. Ramai mesti ada nun. Yadhakuna. Kalau yadhakuna apa makna? Mereka sedang gelak, mereka sentiasa gelak, mereka akan. Sekarang kita nak buat ayat perintah, ada unsur perintah. Maka hendaklah mereka gelak. Maka tambah apa? Lam, dia panggil apa? Lamul amri. Perintah. Lam ni beri apa? Fal. Bila ada fa, lam beri mati. Fal yadhaku. Okey? Tambah lam beri mati, kemudian fa sebelum dia. Bila masuk lam, apa berlaku? Buat nun. Tambah? Inilah rupa dia. Sekarang makna apa? Maka hendaklah gelak. Qalilah. Jadi dalam Islam boleh tak gelak? Tak boleh. Tapi gelak sikit. Jangan pagi gelak, petang gelak, malam gelak, tidur pun gelak. Gelak boleh tapi sikit je. Kemudian wal yabku. Apa yang kena buat banyak? Menangis. Asal apa? Yabku. Yabkuna. Ada nun tak? Ada. Kalau ada nun, mana fi'il mudhari' lah. Mereka sedang menangis, mereka akan menangis. Tapi kalau nak dalam bentuk perintah, tambah apa? Lam. Lam ni beri mati, saya lupa nak bagi tahu. Kalau ada fa ataupun waw sebelum dia, bukan fa saja. Kalau ada fa ataupun waw sebelum dia, lam tu mati. Kalau tak ada fa dan waw, lam berbaris bawah. Okey. Bila masuk lam, apa berlaku? Buat nun. Tambah wal yabku kasira. Memandangkan api neraka sangat panas, lebih panas daripada dunia, maka jangan gelak banyak, tapi menangislah banyak. Boleh? Ini ciri-ciri orang beriman. Kita mana lebih banyak, gelak ke menangis sepanjang hidup? Gelak kan? Belum betul-betul beriman. Jazaan, sebagai balasan bima kanu yaksibun. Ini fi'il apa ni? Balasan dengan apa yang mereka kerjakan. Yaksibuna fi'il apa? Ada nun. Kenapa ada nun? Tak ada huruf jazam, tak ada huruf nasab. Okey, boleh ke? Okey, sekarang kita pergi. Setakat ni okey ke? Jelas? Clear? Yang fa dengan waw tu memang tak kuat ni. Bukan hukum kita lam tadi. Kita tambah lam kan. Macam mana dia ada fa, macam mana ada waw tu because Tak, soalan dia bila kita nak tambah fa, bila kita nak tambah waw. Dia ikut Quran je lah. Dia kalau contohlah kita nak buat ayat apa dia? Yaqumu apa makna? Bangun ataupun berdiri. Kita nak perintah, hendaklah dia bangun. Cuba buat. Ada fa kan? Dia automatik. Sebab automatik kan fa. Dia biasa permulaan fa, kemudian lam. Bila ada fa, lam apa? Mati. Kemudian apa berlaku akhir dia? Mim mati. Tapi waw pun mati sebelum tu. Kena buat apa? Kena buat waw. Sebab apa? Huruf illah. Jadi fal yakum. Fal yakum.
Automatik. Okey. Kita pergi pada tajuk. Apa ni? Tanda jazam ada 3. 1, baris mati. Yang kedua, buang nun. Yang ketiga, buang huruf ilah. Kita belajar yang ketiga tu. Tanda jazam. Next. Oh, ni hitam pula. Ini sebahagian tu ulang apa yang kita dah belajar lah. Okey, boleh baca? Mana lebih clear? Yang tadi ataupun yang ni? Yang tadi background putih. Yang ni background hitam. Yang ni? Yang ni orang sini kata yang ni. Orang yang nun jauh di sana tu. Okey. Lafaz-lafaz yang dijazamkan dengan memakai sukun. Maksudnya tanda dia sukun. Fa amma sukun alamatul jazmi fil fi'l mudhari' as-sahih al-akhir. Sukun menjadi alamat. Alamat ni tandalah bagi i'rab jazam pada fi'l mudhari' yang sahih akhirnya. Sahih akhirnya apa dah? Yaktubu. Huruf sahih. Huruf sahih tolak yang 3 tu. Contoh yaktubu. Okey, dia kata apa? Bila akhir fi'il mudhari' tu bila masuk huruf jazam mesti baris mati. Bila tu? Bila akhir fi'il mudhari' huruf sahih. Huruf sahih selain pada 3 tu. Tolak alif, waw, ya. Ba huruf sahih tak? Okey. Kalau huruf sahih, kalau masuk huruf jazam, contoh lam, maka akhir dia mati, sukun. Okey? Apa perkataan lain lagi? Yaqra'u. Yaqra'u. Fi'il mudhari'. Akhir dia huruf apa? Huruf sakit ke? Huruf ilah ke? Huruf sihat? Dia sahih, sihat. Ilah tu huruf sakit. Jadi yaqra'u. Huruf akhir tu sahih ke ilah? Sahih ke ilah? Hamzah ni huruf sakit ke huruf sihat? Habis tu huruf sakit apa dah? Alif, bukan hamzah. Okey. Bila masuk lam, huruf jazam, maka di sini baris mati. Okey? Okey. Kemudian dia kata apa? Fi'il mudhari' yang sahih akhirnya ialah fi'il mudhari' yang pada bahagian akhirnya tidak berhuruf illah. Bukan alif, bukan waw, bukan ya. Iaitu alif, waw, waw. Apa pula wawunya? Waw lah. Waw jadi huruf lain pula. Alif, waw dan ya. Seperti lam yaf'al. Lam yaf'al akhir dia baris apa? Mati. Sebab apa baris mati? Sebab akhir dia huruf sihat. Apa dia huruf tu? Lam. Okey. Contoh huruf illah pula. Contoh yang mu'tal. Mu'tal ni huruf illah. Huruf sakit di akhirnya. Contoh yad'u, yarmi, yakhsha. Ini fi'il mudhari' ni. Yad'u apa makna? Berdoa. Yarmi, baling. Yakhsha, takut. Cuba perhati. Setiap akhir tu huruf apa? Kalau yad'u huruf apa? Wow. Sahih ke ilah? Ilah. Yarmi, huruf akhir apa dah? Ya. Sahih ke ilah? Yakhsha, huruf akhir apa dah? Alif ke ya? Rupa tu apa? Rupa macam ya, tapi dia alif Jadi yang ni waw, yang ni ya, yang ni alif. Semua ni 3 fi'il ni di akhir dia huruf illah. Okey? Jadi sekarang dia nak beritahu kalau akhir fi'il mudhari' huruf illah bila masuk huruf jazam, adakah mati juga
macam huruf sahah? Tak. Dia kata kalau dijazamkan, maka huruf illahnya harus. Sebenarnya bukan harus. Hukumnya wajib. Wajib kena buang. Dia apa mana harus? Buang pun boleh. Salah tu, salah. Wajib lah. Melayu tu Ustaz. Ha? Harus Melayu tu wajib. Oh ya ke? Wajib dibuang. Sebagaimana yang akan diterangkan. Okey. Okey, contohlah yad'u. Yad'u. Fi'il mudhari' bila masuk lam, kalau ikut kaedah dia apa dia? Buang apa? Buang terus waw. Jadi rupa dia jadi macam ni. Yad'u. Lam yad'u. Ini rupa dia setelah masuk lam. Kalau yarmi, bila masuk lam jadi apa? Buang. Buang ya ni jadi yarmi. Mim saja. Nanti saya akan tunjuk contoh dalam Al-Quran. Kalau apa lagi? Yakhsha. Yakhsha. Bila masuk lam, apa jadi? Buang. Jadi rupa dia jadi macam ni. Yakhsha. Dia tak boleh baca panjang. Lam yakhsha. Kalau baca panjang, lam yakhsha. Macam tak dibuang. Yang ni pun baca lam yad'u. Baca pendek. Yang ni lam yarmi. Okey? Okey, contoh dalam Al-Quran. Ada lagi kan? Okey. Dia tak bagi contoh kat sini. Itu ada nun. Dia nun tu huruf sahih. Sekarang yang dibuat ialah huruf illah. Lamma yaqdi amara. Siapa ingat ayat apa tu? Lamma Kalla lamma yaqdi. Ha. Amara. Surah Abasa ayat 23. Kalla lamma yaqdi Ma amara. ma amarahu. Okey. Cuba tengok kalla. Cuba baca ayat sebelum tu. Thumma idza syaa anshara. Semua kemudian iza syaa apabila Allah kehendaki ansyara. Ansyara Allah akan bangkitkan setelah kematian. Kemudian Allah kata kalla, sekali-kali tidak. Lamma, kita dah belajar. Lamma apa makna? Belum kan? Dia huruf nasab ke huruf jazam? Jazam kan? Yaqdi. Asal dia macam ni. Qada yaqdi, ada ya. Qada yaqdi, ada ya. Faham tak? Sekarang ia dah hilang. Apa sebab? Lamma. Kenapa ia dibuang? Kenapa ia dibuang? Sebab akhirnya huruf illah. Kalau akhir huruf sahah, mari mati. Lam yaktub, kan? Lam yalid. Tapi kalau akhir huruf illah, buang terus.
Sekali-kali tidak, dia belum yaqdi apa dah? Menunaikan ma amarahu, apa yang Allah perintah. Jadi manusia ni hebat macam mana, tak ada yang boleh melaksanakan semua yang Allah perintah dengan sempurna, tak ada. Betul kan? Okey, contoh lain dalam Al-Quran. Okey. Tara. Tara ni asal dia engkau melihat. Tara kan? Engkau melihat. Fi'il mudhari'. Engkau melihat. Kaifa. Apa makna kaifa? Kaifa? Bagaimana? Fa'ala Rabbuka. Fa'ala melakukan oleh Rabbuka bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Engkau melihat bagaimana Tuhan engkau fa'ala melakukan bi ashabil fil kepada tentera bergajah. Surah Quraisy ke surah An-Nasr? Surah Al-Fil. Betul. Okey. Sekarang tara kan? Akhir dia huruf apa? Alif. Cuba tengok ada Quran. Ada tak huruf alif tu? Ada? Tak ada kan? Sebab apa tak ada? Sebab sebelum dia alam, lam. Lam huruf apa? Huruf jazam. Bila huruf jazam masuk pada fi'il mudhari' yang akhir dia huruf illah, apa berlaku? Buang. Betul kan dalam Quran? Tara. Sebab tu salah kalau kita baca alam tara. Salah. Kena baca alam tara kaifa. Boleh? Oh ya, okey, yang ni alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Mana fi'il mudhari'? Nashrah. Kenapa akhir dia mati? Kan biasa sepatutnya nasrahu pada depan kan? Tapi kenapa beri mati? Sebab lam. Kan? Bila masuk lam beri mati. Kenapa mati? Kenapa tak dibuang? Sebab ha huruf sihat. Yang ni dibuang sebab akhir dia huruf illah. Ada lagi huruf yang dibuang. Saya nak bagi contoh. Okey, surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 84. Surah At-Taubah ayat 84. Ada? Okey. Wala tusalli. Jangan engkau salat.
Dia asal dia solat kan? Asal dia tusalli macam ni. Tusalli. Akhir dia apa dia? Kan? Kita dah sebut usalli, usalli. Selalu sebut tak usalli? Oh, tak perasan lah? Tak sebut? Kalau tak sebut, tak perasan, okey lah. Kalau sebut tak perasan, teruk lah. Okey, tusalli. Ada huruf apa di akhir dia? Huruf apa tu? Saya ke sakit? Sakit kan? Sekarang ada tak ya? Kemana hilang ya? Dibuang sebab apa? Adalah huruf jazam. Kan? Kenapa dibuang? Sebab akhirnya huruf illa. Wala tusalli. Jangan engkau solat. Allah larang Nabi. Jangan engkau solat ala ahadin, ke atas seseorang pun minhum, daripada mereka. Itu orang munafik. Jangan solat ke atas orang munafik. Yang mata, yang telah mati abadan, selama-lamanya. Ada pendapat mengatakan ayat ini turun setelah Nabi solat kepada Abdullah bin Ubay. Lepas Nabi solat turun ayat ni, lepas tu Nabi tak solat dah. Tapi kita boleh tak solat pada orang munafik? Boleh ke tak? Tak tahu solat. Jangan kata ni munafik tak boleh solat. Wala takum. Dan jangan takum. Tengok, takum tu asalnya apa? Takomu. Akhir dia baris depan. Baris depan tu, mim tu huruf sihat ke huruf illah? Bila sihat, masuk la ni makna jangan. Bila masuk la, apa berlaku pada huruf akhir dia? Mati. Kan? Tapi waw pun mati. Apa berlaku? Buang. Akhirnya jadi la takum. Jangan engkau berdiri ala qabrihi, ke atas kubur. Kubur siapa? Orang munafik. Innahum, kenapa ni? Allah beritahu sebab. Dia bila Allah larang ke, Allah suruh, Allah beritahu sebab. Supaya apa? Supaya kita yakin. Innahum, sesungguhnya mereka kafaru. Mereka sebenar munafik ni kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasul. Macam mana kamu nak salat? Dia melawan Tuhan. Wa matu, dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Kalau mereka kafir tapi mereka bertaubat dan mati dalam Islam, okey, tak ada masalah. Okey. Boleh? Cukup dulu. Fal? Betul. Bahasa tak apa, saya tulis kat sini je. Bahasa tu semua dah hafal tu. Fal yang zuril insan ila ta'ami. Okey. Fal yang zur. Asal dia mati ya. Asal dia yang zuru. Fa'il mudhari' kan. Tapi kenapa mati? Sebab ada lam. Lam apa dia panggil? Lamul amri. Kenapa lamul amri baris mati? Sebab ada fa kan. Dan kenapa ra ni baris mati? Sebab masuk lamul amri dan dia adalah huruf sihat. Okey? Cuma bila dibaca sambung, dia baris bawah. Falyanzuril insanu. Jadi bila masuk lamul amri, makna apa? Cuba terjemah. Maka hendaklah manusia memerhati. Perhati apa dia? Ila ta'ami, perhati pada makan. Pada makanan. Jadi sebelum makan, tengok makan, tengok apa? Jangan tengok ada rambut ke tak kan?
Tapi perhati apa ni? Bagaimana kebesaran Allah daripada tanah keluar pokok, daripada pokok ada depan kita, ada masam, ada masin, ada tawar, ada sayur, ada beras kan? Perhati. Jadi perhati pada makanan sehingga kita rasa kebesaran Allah adalah ibadat. Wajib ke sunat? Ha? Apa dalil? Ni lam apa dia panggil? Lam amri makna apa? Perintah. Perintah makna apa? Wajib lah. Ha? Jadi bila makan, perhati. Okey, cukup ah? Ha? Sama. Bagi bawah raw tu sebab alif lam. Dia baris bawah dan sebab sini pun mati. Sini pun mati. Bila dua mati nak baca wasal sambung tak boleh. Kecuali kena bariskan. Dan nak bariskan ra ni nak baris apa? Depan ke atas ke bawah? Yang mana paling ringan? Bawah. Falyanzuril insan. Okey. Kena berhenti. Suara saya pun dah habis dah. InsyaAllah kita jumpa pagi besok. Ada kelas Al-Asma'ul Husna. Pukul 10.30 pagi. Kita akan bincang nama Allah Al-Hakim, insyaAllah. Ini kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم